Assalamualaikum, hai, nama aku Amir Arsad. Welcome back to my channel. Ni belakang ni adalah kereta aku, Proton Saga BLM, keluaran tahun 2011. Dan aku beli kereta ni second hand. Waktu tu tahun 2016 kot, tak silap aku. Dan waktu aku beli kereta ni, ada jugalah orang cakap dengan aku ni kerja okey kot, kenapa aku nak ambil kereta second hand? At least aku boleh ambil Myvi lah kalau aku nak pun. Tapi aku tak nak ambil kereta baru, aku still nak beli kereta second hand juga. Okay, sebenarnya there is a reason kenapa aku tak nak beli kereta baru. Sebabnya adalah aku tak nak ada komitmen jangka masa panjang. That's why aku boleh travel ke merata tempat. Aku pernah menjadi full time traveller dalam masa setahun lebih. Itulah sebab utama kenapa aku boleh jadi full time traveller, iaitu aku memang tak ada apa-apa komitmen. Yang aku ada PT-PTN je lah. So dalam video kali ni aku nak kongsikan kepada korang lah. Ini berdasarkan pengalaman aku lah, macam mana aku boleh menjadi full time traveller. Yelah, mana tahu ada di antara korang pun yang memang teringin nak travel dalam satu jangka masa yang panjang dan baru nak mula nak jadi full time traveller. Okay, ramai juga yang cakap dengan aku bestnya aku dapat travel merata. Kalau dia tak ada komitmen ke apa, memang dia dah boleh buat macam aku lah. Yes, memang betul, aku tak nafikan bahawa musuh utama traveller adalah komitmen jangka masa panjang. Berbalik kepada komitmen tadi dia, aku memang dah plan aku punya jalan hidup. Maksudnya aku memang dah ada impian, aku dah memang ada goal. Aku memang nak travel all around the world. Tapi aku belum capai lagi lah all around the world tu. Aku belum capai lagi lah so far. InsyaAllah mudah-mudahan aku dapat travel all around the world. Tapi untuk pemula menjadi traveller ni, full time traveller, pertama korang mesti kena ada saving. Itu memang kena ada lah. Bab saving ni, korang nak travel ke, korang tak nak travel ke, yang penting korang memang kena ada saving. Tak semestinya korang boleh guna untuk travel. Korang boleh simpan duit tu untuk benda-benda lain, emergency ke, korang nak buat deposit rumah ke, korang nak beli kereta ke, ataupun korang nak kahwin ke kan. Yang penting korang kena ada saving. Itu benda yang pertama aku buat lah. Aku lepas aku dapat kerja je, aku kerja, aku ada saving. Tak banyak pun, sikit lah. Tapi bila kita ada purpose tu, maksudnya kenapa kita simpan. Macam contoh aku dua sebab je aku simpan duit. Pertama, aku simpan duit sebenarnya untuk macam mana tahu kan akan datang aku nak kahwin kan. So bila aku nak kahwin, at least aku dah ada saving sikit. Jadi aku tak perlulah macam nak struggle gila untuk saving duit bila aku macam dah gatal sangat nak kahwin kan. Yang kedua, aku memang simpan duit sebab aku memang nak travel pun. Memang aku ada impian untuk travel dalam satu jangka masa yang panjang. Kalau korang nak tahu lah cara aku saving duit, aku memang disiplin gila lah. Kalau korang pernah nampak dekat Facebook ke kat mana-mana kan, orang simpan duit. Dia simpan duit note RM20 dengan RM5. Dia orang simpan, kalau setiap kali dapat RM20 ke RM5 ke, baki dari kedai ke RM20 RM5, dia orang akan simpan lah. So aku memang simpan duit oren dengan duit hijau tu, memang dapat banyak lah. Kemudian cara aku saving, aku kerja kan. Jadi setiap hari kerja tu kita ada lah lunch kan, nak makan kan, lapar kan. Aku punya makan tu setiap hari aku beli nasi lemak RM2 dekat tepi jalan. Nasi lemak RM2 tu alhamdulillah lah, dia portion dia banyak gila. So memang kenyang gila lah. So perbelanjaan aku untuk makan setiap hari adalah RM2 saja. Yang lain-lain makan malam ke, sarapan ke, aku makan kat rumah je. Aku memang tak makan kat luar. Selain tu, aku cut aku punya entertainment. Aku tak pergilah lepak tempat-tempat mahal ke, aku pergi karaoke ke, pergi tengok wayang ke. Memang aku tak buat benda-benda tu sebab aku nak simpan duit. Waktu tu memang tinggal lagi beberapa bulan aku nak pergi travel kan. Jadi aku memang disiplin gila. Kemudian aku pun ada buat part time job. Aku kerja hari Isnin sampai hari Jumaat, dan setiap hari Sabtu aku buat part time job. Part time job aku ni, aku kerja dengan family aku je. Family aku ni ada, panas lah, tiba-tiba panas. Family aku ni ada buat DJ kenduri kahwin lah. Jadi bila ada tempahan yang lebih tu, biasanya akan pergi ke aku lah. Aku akan pergi DJ kenduri kahwin juga. So duit daripada part time job aku tu, aku gunakan duit tu sebagai pembelanjaan harian aku dalam bulan tu. Baki-baki duit gaji aku tu memang aku tak usik langsung lah. Okay, seterusnya macam yang aku cakap tadi adalah komitmen. Korang kalau nak travel dalam satu jangka yang panjang, korang memang tak boleh ada komitmen weh. Macam contohnya kereta, rumah, apa lagi,
kahwin, isteri, anak. Itu benda yang korang kena korbankan kalau korang nak jadi full time traveler lah, kalau korang nak mula. That's why aku beli kereta second hand saja. Dalam 3 tahun je aku dah habis bayar kereta aku. Then after that aku memang dah tak ada komitmen. Bagi aku tak perlu nak ada kereta baru tau. Sebab memanglah kereta ni keperluan. Kalau aku pakai motor je pun sebenarnya aku dah okey dah. Tapi yelah, disebabkan kerja aku kerja sebagai peguam. Nak pergi ke mahkamah bawa fail, kadang-kadang nak pergi ke mahkamah dekat luar macam KL, Muar, JB. So aku memang perlukan kereta lah. Tapi walaupun perlu, tapi aku sekadar macam tak apalah, beli kereta second pun okey daripada aku beli kereta baru. Aku perlu bayar mungkin ikat selama 7 tahun, 9 tahun. So aku decide untuk beli kereta second hand sajalah. Walaupun nak ada juga mulut-mulut berbunyi yang kata kau kerja peguam, kerja glamour kot, takkanlah pakai kereta Proton Saga second hand saja kan. Aku tak peduli semua tu. Yang penting aku tak ada hutang jangka masa panjang, dan aku tak nak terbeban dengan hutang tersebut. Mana tahu tiba-tiba something berlaku kan. Macam contohnya tiba-tiba kita kena buang kerja, kita pun tak boleh nak bayar hutang kita. So kita kat situ dah terperangkap lah. Kepada orang yang memang dah ada komitmen, dah berkahwin, ada kereta, ada rumah, ada bil-bil nak kena bayar, mereka pun ada kehidupan mereka sendiri. Mereka hidup bahagia bersama family. Macam aku, as a traveller, aku ni lepaskan semua komitmen. Aku belum berkahwin lagi. Benda-benda macam tu aku kena korbankan untuk aku jadi seorang full time traveller. Yelah, kalau kita inginkan sesuatu tu, tak semestinya semua benda kita akan dapat tau. Contoh, kita ada kerja tetap, kemudian kita ada family, kemudian at the same time kita nak jadi full time traveller. Maksudnya korang full time travel ke atas jalan sepanjang masa. Takkan kau nak tinggal anak bini, takkan kau nak tinggal semua komitmen kau kan. Kau kena pilih antara salah satu. Kalau korang nak jadi full time traveller dan sambil bekerja pun boleh. Sebab tu sekarang ni ada istilah digital nomad, di mana sambil korang travel, korang ke mana-mana, korang boleh bekerja. Antara contoh kerja yang aku tahulah macam web designer, ataupun personal shopper, travel blogger, ataupun YouTuber, dan macam-macam lagi korang boleh buat. Tapi macam aku yang tak ada apa-apa sebelum ni, aku tak ada platform online, aku tak ada kerja secara online, aku memang fokuskan kepada saving dan juga tak ada komitmen. Dari masa ke semasa aku try build up aku punya platform, aku punya YouTube dan macam-macam lagi. So aku sedikit demi sedikit aku sekarang ni boleh travel dan bekerja sambil travel. Alright, cukuplah setakat ini saja untuk video hari ini. Aku sebenarnya rindu gila nak travel tau. Aku rindu nak vlogging lagi, aku nak buat video-video travel lagi. Tapi itulah, nak buat macam mana disebabkan coronavirus ni. Kita memang tak boleh nak buat apalah. Memang industri pelancongan pun memang sangat teruk sekarang ni. Jadi kita kena bersabar je lah. Dan kita sama-sama doakanlah mudah-mudahan pandemik ni segera habis. Dan terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa klik butang like dan juga subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.